Apa khabar semua? Tu dia belakang saya dah ada pun Toyota RAV4. Saya rasa ini antara SUV yang paling ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia ni. Sejak ia je mula dikeluarkan pada tahun 1994. RAV4 ni kita tunggulah untuk masuk secara rasmi, tapi kebanyakannya masuk melalui grey import ataupun parallel imports. Dan inilah kali pertama model kereta ini dia bawa masuk melalui UMW Toyota. Tapi yang sayangnya kereta ni ialah CBU lah. Bukan sayang apa, sayang sebab harganya tinggi sikit. Bila kita tengok balik produk ni ditawarkan dengan beberapa ciri yang sangat bagus dan sangat menarik lah. Yang pertama sekali dia punya underpinning lah. Jadi kereta ni of course Toyota sekarang New Global Architecture lah, semua pun TNGA. Tapi yang ni TNGA yang dihasilkan untuk Camry. So bila kita tengok the fact that this car is built on Camry punya platform, so that puts it on a class above the others. Sebab untuk model-model lain lah, sebagai competitor models yang CR-V dan juga Mazda 5, mereka dibina atas platform Civic dan juga Mazda 3. Whereas this one is on a D-segment punya platform, which is the Camry, which be in the equivalent of Honda would be on the Accord if they will build the CR-V on the Accord platform, and if they build the Mazda 5 on the Mazda 6 punya CX-5 on the Mazda 6 punya platform. So this one gets a D-segment punya platform. So in that case, kita dah tahu dan memang kita dengar review all over the world pun, kereta ni one of the things yang bagus about this car is the ride comfort. And of course the Camry pun has been doing quite well in terms of the review about the ride comfort, because Toyota punya New Global Architecture ni dia orang memang fokus on 3 benda lah. Agility, visibility dan satu lagi performance, silap saya. So apabila mereka tengok agility ni, jadi maksud kereta ni bukan sahaja mempunyai ride comfort yang bagus, tetapi handling yang bagus. Dan setakat ni lah, bila kita dah memandu RAV4 ni dalam jarak yang pendek ni, kita dapat rasa, walaupun kita belum dapat terasa handling dia lagi, tapi di atas jalan di bandaraya di Shah Alam ni, di mana dia punya road surface tak begitu cantik, memang kita boleh rasa ada perbezaan dari segi dia punya ride comfort. Ini one of the tricks that Toyota has been using, iaitu dalam dia punya suspension and the damper specifically, dia orang ada letak bypass valve. Jadi bypass valve ni dia macam seolah-olah membiarkan spring tu termampat tanpa ditahan untuk perubahan permukaan yang kecil. Jadi biasalah bila kat jalan kat bandar ni, perubahan permukaan kecil tu lah, bila kadang-kadang cat's eyes, garisan kuning, ataupun orang tampal jalan, ataupun jalan pecah kan. Jadi benda-benda macam tu yang mengakibatkan kadang-kadang gegaran masuk ke dalam kabin. Tapi dengan menggunakan bypass valve ni, ia improve the secondary ride lah, especially on very small road imperfection at slow to medium speed. That's where it is very effective. Jadi bila kita tengok RAV4 ni dari luaran, ianya satu reka bentuk yang sekaligus kemas tetapi mempunyai detailing yang banyak juga. So dia punya perincian itu agak halus. Daripada segi kita tengok di bahagian grill ni, dia punya layering, banyak layer daripada grill mula layer, kemudian atas tu ada macam slot kecil, satu lagi layer, kemudian the bonnet line itself, dan dekat bawah ni pun ada layering lagi. Ada layering untuk dia punya fog lamp masuk ke tepi, dan layering ke bawah untuk the under breather, and of course that grey coloured material lah yang nampak macam the skid pan tu. Of course from the side, typical SUV, semua SUV macam mandatory kena ada black cladding on the wheel arches, and you can see that here. But uniquely the black cladding tu dia tak turun sampai habis, dia masuk balik ke dalam. So you can see dia masuk balik ke dalam. Again playing on the octagon punya angles and the trapezoidal punya design team. And kita tengok itu interesting, bisa kita tengok dia punya kontras dengan the white body panels tu, makes the wheel arch look has a very unique look to it lah. And of course kita tengok dekat bahagian tepi ni, it's quite a clean design, tapi there are several creases or character lines on the sides yang helps to make this feel lighter than it should be, because actually the doors are quite tebal atau besar pintu tu, tapi because dia ada dua character line, you nampak character line atas bawah dan 3 kat bawah tu sekali, and that helps to give separation, visual separation, that makes the car look a lot longer than it actually is. And of course because the angles are not parallel, the lines are not parallel, yang tu atas tu parallel tapi yang kat bawah ni tak, that makes it look like it's pouncing di ke depan, macam dia tengah ready nak lari. So that angular line ke bawah tu is a nice little visual trick
that Toyota engineers are using. And kalau you tengok line tu yang that runs across the shoulder meets all the way down to the bumper. So it's a very cohesive design, and there's a very unique thing, interesting thing yang saya nampak kat sini, iaitu bila you tengok tu, nampak line belakang tu. So this is a very rare thing yang jarang kita nampak sekarang. Of course I see that a few new SUVs dah start ada balik. The Kia Seltos pun ada. What is interesting about thing is that for the most part, selalunya bila you design new cars nowadays, the side panel ni is one piece tau. You stamp from one piece of steel. Dan dihasilkan in one terms of one piece of steel sebab it gives it structural strength, gives it rigidity, and overall makes the car feels more solid lah, because it's one piece. There's no welded parts. Tetapi realitinya apabila kereta accident, selalunya bila accident bahagian bawah, especially the panel, replacement panel ni beza replacement panel dengan factory panel lain selalunya. So replacement panel dia akan pecahkan lah into pieces. So bahagian bawah ni asing. So what happens is in most bodywork dia akan repair, dia akan kena welding kat sini. So bila welding, you kena grind down and make sure it's all perfectly done, kalau tidak nampak bekas. So in this one, you boleh sorok kat bawah tu, and makes it easier for the workshop lah. So I guess that's about repair cost more than anything else. So that's a nice little touch on them. And then you tengok kat sini, there's a unique one here. You see this line? So that's another play on the octagon. And then when you see here, dia naik balik. So there's so many little details yang you boleh tengok and main dengan mata you, and makes this car a very interesting car to look at. And that's not something that you can usually say about an SUV lah. So daripada segi cockpit design, I think this is a fairly decent cockpit design. The meter cluster ni, they integrate the digital display dengan analog display ni quite well. Because of bentuk tu macam sama lah, dia punya reka bentuk dia sama, this is typical of what they do. Tapi maklumat yang dipaparkan di bahagian tengah tu agak bagus juga, berbagai jenis maklumat dipaparkan. Sekarang ni kita melihat fuel consumption punya numbers lah. Kemudian ini ialah dia punya adaptive cruise control punya function. Dia akan tunjuk sama ada radar ready ke, dia nampak semua benda ke. Kalau kita tak tunjukkan di sini, dia akan paparkan di bahagian tepi tu kecil sikit lah, tapi maklumat tu tetap ada kat situ. Kemudian ini adalah hiburan, sistem hiburan, tunjukkan sama ada kita tengah dengar radio ke ataupun sumber daripada mana lah kita punya bahan hiburan tu. Kemudian ada trip information lah, trip meter dia. So dia sekarang tunjukkan kita punya drive distance dan total time lah tadi. Kemudian dia akan tunjukkan ini ialah setting untuk semua the driver assist function. Kita tengok sekarang ni lane tracking assist semua ada. So kita boleh pilih satu-satu tu bila kita tekan LTA tu, kita tunjukkan pre-collision system on, blind spot monitoring on, semua on, RCTA on, rear cross traffic alert semua on lah. Dan yang terakhir sikit lah message lah. So setting ni macam-macam lah kita boleh buat. Tune to 95.8. Tuning to 95.8 FM. So dia juga ada limited voice command lah. So I think yang ni boleh control radio lah. Apapun saya rasa steering ni is a nice steering. It's not too thin, tak kurus sangat, dan dia punya profile dia again bujur macam tu. So sedap untuk kita pegang. Cuma angle dia tu lah. Setengah orang suka, saya suka angle dia terbuka sikit. But it's still a nice steering wheel to hold on to. Dan reka bentuk dia is fairly typical of Toyota lah. Of course it's a dual zone lah. That's a very nice feature. Dan kat belakang dia juga ada aircon vent, so orang belakang taklah berasa panas di hari biasa di Malaysia ni. And tengok the finishing dia memang cantik. Ini contrast stitching ni, saya rasa ini, I don't know whether this is betul leather ke ataupun apa, tapi memang ada contrast stitching lah. So that makes it look nice. Kat atas ni pun juga soft touch material. Sini soft touch material, tapi dekat sini ada keras sikit lah. Ok, ni kita duduk kat ruang belakang, di mana kursi depan ni macam biasa. Ini larasan untuk ketinggian saya lah. Dan apabila saya duduk di belakang diri saya sendiri, ruang memang banyak kat belakang, tak ada isu langsung. Memang punya tahap keselesaan yang tinggi. Dan juga kursi depan ni dia boleh angkat, dia punya kedudukan tinggi daripada lantai, dan kita boleh masuk lunjukkan kaki
ke bawah kursi ni, dan juga dia ada sponge padding kat bawah ni. Sama juga kat bahagian depan tadi. Setengah kereta belakang dia kurang sikit mewah daripada depan kan. Tapi ni sama, you still get leather wrap kat sini. Sini pun juga soft touch. I think this is padded. Dan kat sini ialah black plastic. Ada little bit of chrome ataupun metallic finish. So nampak ada layering again. So that helps to create visual interest lah, make the car look a bit more interesting. Dan kat belakang tu the rear aircon vent. Dan ini ialah the apa tu, center armrest. Dan center armrest ni ada dua very simple cup holder. Jadi kereta ni dia boleh main tendang-tendang lah nak buka. Boot kereta ni dikatakan kelas leading dari segi ruangnya paling besar lah dalam kelasnya, 460 liter kalau silap saya lah. Jadi dekat bahagian tepi ni kita nampak ada tempat simpan barang sikit dengan ada net, dan juga ada 12 volt punya power outlet lah. So kalau kata kita nak pergi camping ke, ataupun kita bawa barang yang perlu sejuk ke, dan kita boleh bawa nak membawa portable refrigerator, kita boleh plug kat sini lah. In 850 meters, keep left. Enjin kereta ni memang dia punya growl dia tu, bunyi dia tu ada garang sikit. And this is because ini ialah enjin dynamic force yang baru dihasilkan oleh Toyota. Dan enjin ini memang mempunyai tahap mampatan yang agak tinggi, kadar mampatan yang agak tinggi, punya kadar mampatan 13/1. I think this is one of the highest compression engine daripada Toyota. Dan yang bagusnya tentang enjin dynamic force ni ialah ia mempunyai kadar kecekapan haba yang tinggi, which is about 40%. Ini bermaksud dalam pembakaran yang digunakan, bahan laki yang digunakan tu, haba yang dihasil daripada pembakaran tu 40% digunakan untuk menggerakkan piston untuk menjaga tenaga untuk kereta, dan 60% terbuang sebagai haba lah. Jadi 40% tu memang nampak macam sikit, tapi sebenarnya ini antara enjin mempunyai kecekapan yang paling tinggi sekali di dunia. Bukan saja memang enjin Toyota. Pasal sebelum ni lebih kurang dalam 30-35% saja kecekapan yang dapat dicapai. In fact, enjin Formula 1 pun yang masih lagi eksperimental pun dikatakan mungkin boleh mencapai antara 45 hingga 50% sahaja kecekapan haba. Jadi salah satu kesan apabila enjin itu cekap tenaga ialah ianya lebih sejuk. Jadi kenapa ianya lebih sejuk? Kerana haba yang tadi kita kerugian tu, kalau kata sebelum ni kita kerugian antara 70 hingga 65%, sekarang hanya 60% saja yang kehilangan sebagai haba. Jadi tak banyak haba yang perlu diserap oleh sistem penyejukan dan radiator, dan untuk dibuangkan, dinyahkan, dan juga untuk keluar sebagai exhaust. Jadi secara keseluruhannya this engine should run cooler than usual. Jadi bila you dah dapat mereka bentuk satu enjin yang begitu cekap dan mempunyai such a high heat efficiency, energy efficiency, jadi kita tak nak pula habiskan balik kelebihan itu dengan menggunakan mechanical fuel pump lah. Because mechanical fuel pump ni exerts a drag onto the engine at all times. You on the engine, dia ada drag dah, dia terpaksa run the mechanical fuel pump, water pump. Maksud saya water pump Jadi water pump tu sentiasa ada beban, menghasilkan beban kepada enjin. Tapi dengan menggunakan pump air elektrik, bila kita start pagi-pagi permulaan tu, dia tak payah run. So enjin tu tak ada draw on anything, because terutama sekali water pump tu lah, because masa tu pun memang dia nak kena panaskan enjin sebenarnya. So dengan tak ada pump berjalan, all the thermostat tutup, jadi enjin tu cepat panas sampai ke optimum. Dan apabila kereta bergerak sebenarnya, ada kalanya kita tidak memerlukan sebarang pump, because the convection movement of the water lah, bagi sebab dia panas kan, it just naturally moves around the system. So kalau you tengah cruising at highway speed and it's a constant cruise, selalunya memang the engine does not need a lot of cooling, because banyak udara yang melalui radiator tu. Jadi ini salah satu lagi lah benda-benda yang mereka lakukan untuk menghasilkan enjin yang cekap tenaga ni lah. Dan kereta ni, enjin dynamic force ni menggunakan direct injection dan juga kombinasi port injection. Jadi untuk penggunaan low power, dia menggunakan port injection, dan menggunakan direct injection tambahan bahan api
bila under heavy load lah. Nah, dia juga menggunakan electric VVTi ya. Jadi dia menggunakan electric VVTi, dia boleh achieve higher ataupun faster response in terms of bila or where the cam position should be. Jadi setelah kita memandu kereta ni lebih kurang dalam 2 jam macam tu, saya rasa harganya antara 196,500 dan 215,700 untuk versi 2.0 dan 2.5 ni memanglah mahal, tetapi enjin yang ditawarkan ialah enjin dynamic force yang baru yang begitu cekap tenaga dan begitu menjimatkan. So itu satu kelebihan lah, dan juga kelebihan dari segi ciri-ciri dalam kereta lah, termasuklah dengan adanya ventilated seat, 7 airbag, Toyota apa nama tu dia panggil dynamic cruise control dan pelbagai-bagai ciri keselamatan yang lain. Dan juga ia juga datang dengan connectivity yang di mana kereta ni ada automatic SOS. Kalau ada kemalangan ke apa ke, kereta boleh call kecemasan dan membantu kita di tepi jalan. Dan juga sistem ini juga mempunyai macam geofencing punya facility lah. So kita boleh tahu kereta kita berada di mana. So ada beberapa ciri yang menarik juga yang ditawarkan oleh kereta ni. Dan juga dari segi chassis pun, chassis Camry ni memang terkenal sebagai very soft riding chassis and a very good riding chassis. So it's not just soft tapi ada decent handling. So I think this car has a potential lah untuk cabar CR-V, tapi salesman kena kerja kuat sikit lah. Itu kita punya pendapat. Okey, apapun, insyaAllah kita jumpa lagi. Pemandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi, insyaAllah.